Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir lana. Rabbana tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi walaupun bukan secara berdepan-depan. Kita bertemu lagi di zaman teknologi kan, di Facebook Live Syazwan Radhi kan. Jadi topik yang kita nak sembangkan, santai-santai sembangkan, bagaimana untuk kita maksimiskan kebahagiaan kan? Macam mana kita nak maksimiskan bahagia. Tuan dan puan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk topik kita ni tuan dan puan kan, suka saya untuk bawa kita bersama-sama kenang balik kan, kenapa kita susah nak bahagia, kenapa kita rasa tidak bahagia. Semua orang inginkan kebahagiaan. Maksud kehidupan seseorang ni semuanya inginkan kebahagiaan. Tetapi tuan dan puan, ramai orang yang tidak faham apa maksud sebenar kebahagiaan, apa maksud sebenar bahagia kan? Ramai orang kata bahagia ni adalah apabila kita capai apa yang kita cari dalam hidup. Apa yang kita capai, apa yang kita cari dalam hidup tu kita capai, itu akan memberikan kebahagiaan. Definisi kebahagiaan adalah tu, kebiasaan yang kita dengar lah kan. Seandainya kita boleh capai kekayaan kan, 1 juta yang pertama, 10 juta yang pertama, 100 juta yang pertama kan. Kalau kita berniaga, orang-orang berniaga macam tu lah kan. Dia ada target dia, target 1 juta yang pertama, 10 juta yang pertama, 100 juta yang pertama, Masya Allah, 1 bilion yang pertama kan. Apabila capai target-target yang ditetapkan ni kan, kita akan mendapat kebahagiaan. Ada juga yang menginginkan, aku hanya ingin mencapai aku hanya akan bahagia kalau aku dapat kahwin kan. Aku dapat seorang isteri, aku dapat seorang anak kan. Ada orang inginkan anak untuk bahagia kan. Tetapi tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat sebenar kan, bahagia yang sebenar, banyak kali dah kita dengar ni, bahagia yang sebenar apabila hati ni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati mengenal Allah Subhanahu wa taala, inilah kebahagiaan kan. Sebab apa tuan dan puan kan, maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun selalu dengar benda ni kan. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah kan, dakhalal jannah, dia wajib bagi dia syurga. Maknanya orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala akan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni tuan dan puan, inilah tempat yang paling bahagia dan membahagiakan kan. Apabila satu orang mencapai darjat untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, inilah kebahagiaan yang sebenar kan. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dah dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni semata-mata untuk beribadat kepada aku. Jadi inilah maksud sebenar kehidupan kita kan. Maksud kita semua
dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ada 7 bilion manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni. Maksud daripada 7 bilion manusia, kan, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, inilah maksud dia. Tak ada lain tuan dan puan, hanyalah semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah semata-mata untuk abdikan diri sepenuhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk buat Allah sayang, untuk dapatkan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksud hidup kita yang sebenar. Apabila kita tahu maksud dan tujuan hidup kita, barulah mudah untuk kita dapat kebahagiaan. Barulah kebahagiaan ni akan datang cepat seperti air sungai yang mengalir deras. Sebab apa? Sebab kita tahu maksud hidup kita sebenar, kan? Sebagai contoh, kalau kita ahli perniagaan, apabila kita jelas dengan target yang kita ada, kan, dengan target yang kita nak capai itu, kita jelas, kan. Macam mana orang kata jelas ni, dia ada breakdown dia, kan, breakdown magic numbers dia. Sebagai contoh, kalau kita nak capai 10 juta dalam masa 1 tahun, kita buat breakdown setiap bulan nak kena capai berapa, kan, dan breakdown lagi kecil setiap hari nak capai berapa, kan. Inilah breakdown magic numbers yang kita bagi tahu. Sama juga dengan kita punya target. Seandainya kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kan, hari ni, kan, nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mati kelak, kan, kita ada breakdown dia setiap tahun apa yang kita nak capai untuk mendapat redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kita buat breakdown kecil lagi dan kecil lagi. Kalau dalam masa setahun, sebagai contoh, aku nak hafal Quran dalam masa setahun, kan. Okey, kita buat breakdown sekecil-kecil pula. Setiap bulan berapa juz nak kena hafal, kan. Dan kecil lagi, setiap hari berapa muka kita nak hafal, berapa muka surat nak hafal. Apabila kita jelas dengan target kita, insya-Allah target kita akan capai. Sama juga tuan dan puan, apabila kita jelas, kan, bahawa hanya redha Allah Subhanahu Wa Taala yang kita inginkan dalam kehidupan, kan, dan kita akan work toward it. Kita akan buat kerja, kan, buat kebaikan yang banyak untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha akan diri kita, tuan dan puan, barulah kita akan mencapai kebahagiaan. Hari ini, tuan dan puan, terlalu ramai antara kita yang merasakan diri susah nak bahagia, kan. Apabila datang ujian-ujian, kan, tambah pula Allah Subhanahu Wa Taala datangkan PKP. Memanglah kerajaan yang umumkan PKP, tetapi hakikatnya tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tetapkan PKP berlaku di Malaysia. Jadi apabila berlaku PKP di Malaysia ni, tuan dan puan, ramai yang merasakan sangat tak seronok, kan. Income yang ada semakin turun. Kalau orang makan gaji kena potong. Kalau orang yang berniaga tak boleh nak berniaga, income jadi, pendapatan jadi kosong, kan. Semua orang rasa keluh kesah. Semua orang rasa tak bahagia. Daripada dulu sebelum PKP, keluarga boleh bawa pergi mana-mana, boleh berjalan ke mana-mana, kan, boleh bercuti sana sini. Tapi bila PKP semua duduk dalam satu rumah je, rasa tak bahagia dah, kan. Hari-hari asyik bergaduh je. Hakikat yang sebenar kita tak jelas. Kita semua tidak jelas dengan tujuan maksud kita, kan. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, tuan dan puan, atas satu maksud, kan, hanyalah untuk abdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita jelas dengan tujuan dan hakikat kehidupan kita, kan, barulah kita akan mendapat kebahagiaan pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selain daripada Allah adalah asbab bahagia, kan. Allah Subhanahu Wa Taala pemberi bahagia, tuan dan puan, kan. Allah Subhanahu Wa Taala pemberi bahagia. Mana mungkin kita boleh bahagia, tuan dan puan, kalau kita cari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pemegang kepada kebahagiaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang kita ada sekarang ni, tuan dan puan, hanya boleh beri kebahagiaan tu seketika sahaja. Seandainya kita bahagia bersama pasangan isteri kita, apabila pasangan dah tak ada, kita dah tak bahagia, tuan dan puan. Pasangan akan mati. Apabila kita bahagia bila anak hadir dalam kehidupan kita, bila anak dah sekolah, anak dah besar, anak dah kerja, anak dah tak ada, kita punya hati akan rasa kosong, kan. Kebahagiaan dah tak ada. Apabila kita bahagia dengan pasangan kita yang cantik, kan, yang sangat sukalah kita tengok,
muka penuh dengan nur cahaya dan sebagainya, kan bila tua tengok muka dia dah berkedut-kedut, dah tak ada kebahagiaan tuan dan puan. Kan, tetapi apabila bahagia kita letakkan untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kekal, tak pernah hilang. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kekal, tak pernah hilang dari pandangan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tidak pernah melupakan kita tuan dan puan. Jadi tuan dan puan, kan, hari ini kita nak berkongsi, kan, kita nak sama-sama berkongsi apa dia 7 kunci untuk kita maksimiskan, kita nak bagi full potential untuk diri kita ni bahagia. Kan, 7 rahsia kebahagiaan yang kita boleh capai, kan, kebahagiaan yang sebenar. Yang pertama, saya kena tulis tuan dan puan sebab dia 7 susah saya nak ingat. Maklumlah saya ni banyak dosa, jadi orang yang banyak dosa ni dia cepat lupa. Kan, yang pertama adalah kita kena taat, kan, sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kan, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bagi tahu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan, tidaklah aku ciptakan kamu wahai Muhammad, kan, kecuali hanya untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Kan, Nabi SAW ni diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Kalau kita faham apa maksud rahmat ni tuan dan puan, rahmat ni adalah kebahagiaan kepada kita, nikmat. Kan, apabila kita dapat nikmat, kita rasa bahagia. Kan, bila dapat nikmat, rasa bahagia. Maknanya Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk memberi kebahagiaan kepada kita, menunjukkan jalan-jalan kebahagiaan kepada kita. Sebab manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni yang paling berjaya dan paling bahagia sekali tidak lain tidak bukan baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok tuan dan puan, kalau kita lihat balik, kan, zaman Nabi SAW, zaman kehidupan baginda Nabi SAW penuh dengan cabaran dan dugaan, penuh dengan cabaran dan ujian. Kan, hari ni kita rasa tuan dan puan, kita rasa income kita yang stop kerana PKP ni, kan, bila kita punya perniagaan tak jalan, kita punya pekerjaan, kita punya gaji semakin turun, kemudian kita punya anak yang bila semua sekali duduk dekat rumah, anak ni mulalah hari-hari nak main handphone je, tak nak dengar cakap kita. Kan, banyak macam-macam ujian yang kita rasakan dekat dalam kehidupan kita ni. Hakikatnya tuan dan puan, kan, ulama bagi tahu tidak ada satu manusia yang lebih disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata tuan dan puan, seluruh kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, atas maksud supaya kita semua kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hari-hari dia penuh dengan kesusahan semata-mata untuk saya dan tuan serta puan semua untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Ini sahaja maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kehidupan. Seluruh kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita semua ni, seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah bayi yang terakhir sekali lahir di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Inilah maksud sebenar, kan, Nabi diutuskan, Nabi diadakan, diwujudkan di muka bumi. Dan tidak lain tidak bukan, maksud yang sama juga, kita dihantar di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dah dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kan, kamu semua ni telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik manusia. Kan, sebaik-baik kejadian yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia lain. Kan, untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan, kamu ni kerana apa kamu baik? Kerana kamu mengajak manusia ke arah kebaikan, kamu cegah manusia daripada melakukan kemungkaran, kan, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud kita, kan. Maksud kita sebenar, kan, kena ajak semua manusia, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak semua manusia
menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak seluruh manusia ni semata-mata abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lain tuan dan puan. Tiada lain. Maksud kita diutuskan, dilahirkan ke dunia ini tak ada maksud lain sebenarnya. Kan? Maksud dia adalah bawa manusia kepada Allah. Bawa manusia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksud yang sebenar. Apabila kita faham maksud kita yang sebenar ni, barulah hati kita tak bahagia. Kerana apa, kalau kita tengok zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tuan dan puan, penuh dengan ujian zaman kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa rasa bahagia. Seluruh kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam ni sentiasa merasakan kebahagiaan. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam jelas, sangat jelas dengan maksud kehidupan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu yang pertama. Kan? Sebab apa tuan dan puan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kejayaan kepada orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kamu semua, wahai umat-umatku, kamu semua cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, kan, kamu ikutlah aku. Kan, ikutlah aku ni bermaksud seluruh perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikut. Ulama bagi tahu seluruh perjalanan hidup Nabi, kan, seluruh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya kita ikut. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Barulah aku akan cinta kepada kamu dan aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dah, kan, dalam Quran kejayaan, kan. Kita hanya akan berjaya tuan dan puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kita, menyayangi kita. Apabila kita rasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita, apabila kita merasakan Allah sentiasa bersama-sama kita, kita akan rasa bahagia. Inilah bahagia yang sebenar. Dan nombor dua adalah kita seluruh hidup kita ni kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kejayaan yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan hanya dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kejayaan kita yang sebenar. Apabila kita benar-benar ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kebanyakan kita akan rasa cara Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Itu betul tuan dan puan, memang betul. Cara kehidupan Nabi, apa yang Nabi baca, kan, itu zikir-zikir Nabi setiap pagi dan petang, kan, seluruh kehidupan dia, apa yang Nabi baca, apa yang Nabi amalkan, itu pun betul. Tetapi ulama bagi tahu sunnah yang paling besar sekali pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi yang paling besar adalah fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan dan puan? Apabila sampai sahaja wahyu yang pertama, Iqra, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang pertama sampai sahaja, Nabi menggeletar tubuh badan Nabi. Nabi balik terus minta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha untuk selimutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dia lah, kan. Kisahnya apabila datang wahyu yang pertama tu, menggeletar batang tubuh Nabi kerana risau, kan. Dulu saya ingat masa saya belajar dulu, Nabi menggeletar minta diselimutkan ni kerana takut sebab jumpa Jibril. Sebab Jibril jelmakan diri dia sebagai malaikat, jelmakan diri dia yang sebenar sebagai malaikat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, tapi tidak. Hakikatnya yang sebenar ulama bagi tahu Nabi dah beberapa kali jumpa Jibril alaihi salam, kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak takut lagi dengan Jibril alaihi salam. Tetapi apa yang membuatkan Nabi gementar, sangat gelisah dan sangat berada dalam ketakutan, kerana ketika tu tuan dan puan, Nabi melihat bagaimana aku nak kena menjadi Nabi akhir zaman, kan, untuk membentuk umat pada zaman tu.
Umat pada zaman tu, orang Quraisy pada zaman tu tuan dan puan, sangatlah tidak bertamadun. Sangat tak bertamadun. Jadi Nabi sangat risau. Macam mana aku nak ubah satu orang yang tak bertamadun, satu kaum yang tidak bertamadun ni menjadi kaum yang sebaik-baiknya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat susah. Sebab tu Nabi sangat takut. Lalu minta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha untuk selimutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan dan puan, inilah sunnah yang paling besar sekali, kan? Sunnah fikir risau. Bagaimana semua orang dapat selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita kena fikir tuan dan puan. Apabila kita fikir benda ni tuan dan puan, barulah kehidupan kita akan berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kejayaan. Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan urusan. Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan ketenangan dalam hati kita. Saya sangat percaya tuan dan puan, kan, setiap orang ni akan bahagia seandainya hati mereka bahagia. Walaupun kita ada duit yang banyak, walaupun kita ada rumah yang banyak, kita ada keluarga yang besar-besar, anak yang ramai, kita tak sekali-kali tidak akan mencapai kebahagiaan selagi mana bahagia kita di dalam hati kita tak rasa bahagia. Jadi tuan dan puan, nombor tiga, bagaimana kita nak wujudkan kebahagiaan dalam hati kita, senantiasa kita ada bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hidupkan taklim, kan, bacaan-bacaan hadis dekat dalam rumah kita, kan. Begitu juga dengan bacaan-bacaan Quran, kan. Bacaan Quran kalamullah ni yang paling tinggi sekali. Kemudian nombor 2 adalah perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sering bergema dalam rumah kita ni tuan dan puan, barulah rumah ni akan dimasukkan nur, kan, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan sakinah dalam rumah kita, kan, sekeliling rumah kita, dalam kawasan rumah kita ni Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan sakinah, kan, kasih sayang akan wujud dalam family kita. Jadi tuan dan puan, kita kena hidupkan taklim. Hidupkan perkataan-perkataan Nabi dalam rumah kita, kan. Seluruh isi rumah kita kena dengar perkataan Nabi. Sebab perkataan Nabi ni tuan dan puan mempunyai nur, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah perkataan yang benar, kan. Perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan perkataan Nabi, janji Allah Subhanahu Wa Taala dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ni benar, kan. Tak ada langsung khilafnya, tidak ada langsung tipunya. Macam saya, kalau saya bercakap mungkin saya menipu, kan. Tuan-tuan kalau bercakap pun mungkin ada salahnya. Tetapi kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercakap, yang bersabda, pasti benar belaka, kan. Sebab itu memang sifat Nabi. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah benar, kan, siddiq, kan, benar. Jadi tuan dan puan, kena hidupkan taklim di rumah kita. Ada satu kisah tuan dan puan, mungkin setengah daripada tuan dan puan pernah dengar, tetapi ada satu kisah, kan, yang berkenaan dengan taklim ni. Ada satu pasangan, kan, satu pasangan yang lelaki ni dia kerja sebagai pilot. Dia kerja sebagai pilot, bawa kapal terbang lah hari-hari, kan. Dan isteri dia seorang pramugari. Masya Allah, pilot memang pramugari lah dia punya pasangan, kan. Memang ideal lah tu, pilot dan pramugari. Pasangan ni pilot dan pramugari. Mereka ni dah berkahwin dalam beberapa tahun. Tapi sebelum berkahwin pun mereka ni dah berkawan lama. Jadi tuan dan puan pun sedia maklum bagaimana kehidupan seorang pilot dan pramugari ni, kan. Kita pun tahu, kan, ada kebaikannya dan ada keburukannya lah, kan. Jadi tuan dan puan, satu hari pilot ni tuan dan puan, dia pergi ke masjid. Dia jumpa satu kawan. Kawan dia ni ajak dia duduk dengar taklim. Apabila duduk dengar taklim, kawan dia pun ajak keluar 3 hari. Pilot ni pun terjebak dengan kluster tabligh lah, kan. Kluster orang-orang jemaah-jemaah tabligh yang ajak orang keluar 3 hari ni semua. Jadi dia pun start keluar 3 hari lah. Dia start keluar 3 hari.
Bila dia start keluar 3 hari, dia bagi tahu. Bila dia start keluar 3 hari, belajar bagaimana nak islahkan diri, bagaimana nak perbaiki diri dan keluarga, dia pun rasa berat. Jadi dia tanya pada ketua jemaah dia. Dia tanya, macam mana aku ni ada masalah kan? Aku pilot, isteri aku pramugari. Jadi engkau pun tuan pun tahu pramugari ni pakaian dia macam mana. Kita pun sedia maklum tuan dan puan, pramugari ni pakaian mereka tidak dibenarkan untuk menutup aurat dengan sempurna. Kan tak boleh nak tutup aurat betul lah. Kan kalau pramugari, saya ada dengar pramugari ni dia memang tidak dibenarkan untuk memakai tudung. Jadi tuan dan puan, kan pilot ni tadi dia risau. Apabila dia keluar 3 hari itu, dia belajar pasal berkenaan iman, dia belajar macam mana nak perbaiki diri, dia mula risau apa jadi kepada isteri dia yang dekat rumah, isteri yang dia sayang. Dan jadi dia rasa pentinglah benda ni. Jadi dia bagi tahu dekat ketua jemaah dia kata, dekat rumah engkau ambil buku taklim, sinilah buku taklim, buku ni Mutakab Hadis kan. Ambil buku taklim, bacakan buku taklim ni di rumah. Jadi tuan dan puan, dia start untuk bacakan buku taklim di rumah. Dia pun baca buku taklim di rumah, ajaklah isteri dia duduk. Tapi isteri tak nak duduk tuan dan puan. Isteri tak duduk sama. Kan, jadi dia rasa sedih lah. Kemudian satu hari dia bagi tahu dekat isteri dia, "Ayang, abang rasa ayang kena tutup aurat lah. Kena tutup aurat dengan sempurna." Isteri dia dengar tuan dan puan, isteri dia terus cakap dekat dia, "Ai abang ni, kita dah kenal punya lama kan, dan kita kahwin pun dah berapa tahun dah, tak pernah sekali pun abang bagi tahu pasal aurat ni dekat saya. Tak pernah sekali pun kita ada isu berkenaan aurat ni. Abang pun dah kenal saya dah lama dah tahu dah memang inilah kerja saya. Dan saya memang tak boleh nak tutup aurat kalau saya kerja ni." Jadi dia pun sedih. Bulan depannya dia keluar lagi 3 hari. Kan, dia cerita yang sama. Ketua jemaah dia bagi tahu yang sama lagi. Sehinggalah sampai satu masa dia dipilih kan untuk keluar 40 hari pula. Dia keluar 40 hari, masa 40 hari itu pun sama juga. Kan orang jemaah dia bagi tahu, teruskan baca taklim di rumah. Teruskan baca taklim di rumah dan terus meneruslah ajak isteri di rumah tu untuk dengar sama bacaan taklim, bacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dia buat, dia teruskan juga walaupun isteri dia ni tak pernah duduk, tak pernah sekali pun duduk masa time dia baca taklim. Jadi tuan dan puan, satu hari Allah SWT pilih dia untuk pergi India belajar iman selama 4 bulan. Kan, belajar untuk perbaiki diri, kan, perbaiki iman selama 4 bulan. Kenapa India ni tuan dan puan? Nanti ada masa saya akan cerita kenapa India, kenapa tidak di Mekah dan Madinah dan sebagainya. Jadi tuan dan puan, apabila dipilih, Allah SWT pilih untuk pergi ke India, dia pun pergilah bermusafir ke India. Mulakan perjalanan dia ke India selama 4 bulan. Jadi di India, baru masuk 10 hari di India tuan dan puan, kan, dia dapat call daripada isteri dia. Jadi dia pun angkat, "Ayang, kenapa call ni? Saya dekat India ni, kan jauh. Jadi bil pun akan melambung kalau kita call lama. Ada masalah ke?" Lepas tu isteri dia bagi tahu, "Abang, tak ada masalah pun sebenarnya. Cumanya saya nak minta tolong daripada abang sikit. Kan, saya nak minta tolong daripada abang satu perkara." Lepas tu dia tanya, "Apa yang ayang perlukan pertolongan?" Kan. Lepas tu isteri dia bagi tahu, "Boleh tak abang bacakan pada saya dekat handphone ni, bacakan pada saya apa yang abang selalu baca setiap malam di rumah." Makna kata, setiap malam suami dia baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, isteri dia minta suami dia baca benda yang sama. Jadi tuan dan puan, dia apabila dengar benda ni tuan dan puan, bila dengar permintaan daripada isteri dia ni, dia punya gembira, menangis, meleleh air mata dia,
kan, kerana akhirnya kan sang isteri tadi yang dia rasakan isteri ini hati memang hati batu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan dengan asbab perantaraan kata-kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah tuan dan puan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada nur, kan, nur yang akan melembutkan hati-hati kita. Hati-hati yang rasa resah ni Allah Subhanahu Wa Taala akan lembutkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ketenangan dengan asbab nur daripada perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah yang pertama, kan. Banyak lagi kisah tuan dan puan tentang orang yang mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, hati-hati mereka akan lembut, kan. Jadi tuan dan puan, begitulah. Jadi kisah dia, saya sambung balik kisah dia. Dia pun bacalah untuk bini dia ni tadi. Dia pun bacalah untuk isteri dia, bacalah sambil menangis tu, dia pun baca, kan. Ada masa kalau isteri dia call, selama 4 bulan dia di India tu, dia tak tahu apa yang berlaku dekat rumah, tapi selama 4 bulan tu dia pun kalau ada masa isteri dia call, dia pun baca lagi, baca dan baca lagi, dan dia minta lah isteri dia belikan buku tu dekat rumah juga, kan, baca buku tu sendiri dekat rumah juga. Kemudian tuan dan puan, apabila sampai dia dekat Malaysia, balik sahaja dekat rumah, kan, sampai di airport, dia call isteri dia, minta isteri dia ambil. Masya Allah, apabila isteri dia ambil tuan dan puan, isteri dia dah tutup semua dah, kan. Dah tak ada lagi pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Isteri dia dah penuh dengan niqabnya, sempurna lah, kan, tutup aurat dengan betul-betul sempurna. Masya Allah, bila dia tanya isteri dia pun dah bagi tahu, abang saya pun, ayang pun dah berhenti daripada jadi pramugari, dah tak jadi dah pramugari lagi, kan. Ayang sekarang ni sibuk buat bisnes sendiri. Masya Allah tuan dan puan, di dalam sunnah ada kejayaan, kan. Apabila kita titik beratkan bacaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan beri kejayaan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan beri kebahagiaan kepada kita, kan. Ini yang kita nak tuan dan puan, kan. Bukan kita nak duit yang banyak, bukan kita nak kekayaan perniagaan yang besar-besar, tidak tuan dan puan. Sebab apa? Kekayaan, harta, perniagaan yang besar-besar, kereta yang banyak-banyak, rumah yang besar-besar ni, semua kita tidak bawa balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala pun, semuanya akan binasa, kan. Semuanya kita akan tinggalkan, sebab dunia adalah tempat untuk kita tinggalkan, bukan tempat untuk kita duduk tuan dan puan, kan. Ulama bagi tahu kita ni diumpamakan satu kumpulan orang yang naik satu bahtera, kan, naik satu bahtera untuk ke satu tempat yang sangat-sangat jauh, kan. Kapten kita ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bagi tahu pada seluruh anak kapal ni, kan, kita akan pergi satu tempat yang jauh, tetapi di pertengahan jalan kita akan singgah ke satu tempat, kan. Kita akan singgah di satu pulau. Ambillah sebanyak-banyak mungkin keperluan dari pulau tersebut, ambil sebanyak-banyak mungkin bekalan untuk kita teruskan perjalanan yang jauh nanti. Semua pun dah dengar dah, kan. Kita dah dengar siap-siap dah pasal benda ni, kan. Kita akan pergi satu tempat yang jauh, tapi di pertengahan jalan kita akan singgah satu tempat. Kemudian kita semua sampai ke pulau yang ditetapkan, semua diperintahkan turun, tetapi kena kembali di dalam kapal dalam masa 3 jam. Dah ada masa yang ditetapkan 3 jam. Cukup masa 3 jam, kapal akan berlabuh. Kapal akan terus pergi untuk menuju ke destinasi lah. Kemudian manusia yang turun daripada kapal ni tuan akan terbagi kepada 3 golongan. Satu golongan, mereka ni yang tidak ada lain, fikiran mereka, aku nak turun daripada kapal ni, pergi kat pulau ni, nak ambil sebanyak-banyak mungkin barang yang ada dekat pulau ni, bawa naik kapal sebagai bekalan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang pertama ni, dia akan terus pergi, beli-beli barang bekalan yang dia perlukan, dia akan pergi terus, balik pada kapal, duduk atas kapal. Golongan yang kedua, dia pergi dekat pulau, dia nak tengok-tengok dulu. Dia tengok pulau, oh cantik pulau ni, kat sini barang ni cantik, barang ni cantik, barang ni cantik. Jadi dia tengok window shopping sahaja. Tengok, Masya Allah, window shopping, dah 2 jam window shopping. Tak beli apa-apa barang lagi.
Jadi dia tengok, tinggal lagi 1 jam. Kumpulkan sebanyak mungkin yang boleh dapat dalam masa sejam. Lalu dia pun naik, golongan ni pun naik ke atas kapal. Tetapi golongan yang ketiga, golongan yang paling malang sekali tuan dan puan. Golongan yang ketiga, dia turun daripada kapal, dia tengok dekat pulau tu, Masya Allah, pulau ni sangat-sangat cantik. Tengok pulau tempat ni, barang ni cantik, barang ni cantik, barang ni cantik. Punyalah terpesona dengan keadaan pulau yang sangat cantik tu. Tiba-tiba bila dia tengok jam, rupanya dah 4 jam atas pulau. Pergi balik dekat tempat kapal, kapal pun dah tak ada tuan dan puan. Jadi begitulah kehidupan kita tuan dan puan. Kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni kan, hanyalah untuk destinasi akhirat kita kan. Tetapi tuan dan puan, kita hanya singgah sebentar dekat dunia Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk mengambil sebanyak mungkin bekalan untuk kita bawa pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Jadi sama juga, kita pun terbahagi kepada 3 golongan. Satu golongan yang betul-betul tahu maksud kehidupan kita kan, dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah maksud akhirat, tetapi singgah kat dunia kena ambil banyak-banyak bekalan. Jadi mereka pun sibuk buat bekalan sahaja dekat dunia, buat bekalan untuk menuju akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu golongan pertama kan. Tetapi golongan yang kedua ni macam saya lah kan, terpesona, tiba-tiba tengok umur dah, Masya Allah, dah 30 dah umur kan. Kalau saya mati 60 sekarang ni, dah separuh, dah 50% daripada kehidupan saya telah dihabiskan dengan terpesona sahaja. Jadi fikir-fikir kita kena balik pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bawa bekalan yang banyak untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan kita sangat panjang lagi tuan dan puan. Nauzubillahi min zalik, kalau kita tergolong daripada golongan yang ketiga yang sentiasa lupa bahawa kehidupan kita dekat dunia ni, kita ingat untuk dunia sahaja. Untuk bahagiakan perut kita, kenyangkan perut cukup, untuk dapatkan rumah yang besar-besar sahaja cukup, untuk dapatkan anak yang ramai sahaja cukup, isteri yang ramai sahaja cukup. Masya Allah tuan dan puan, seandainya ini sahaja kita punya maksud kehidupan kita, sampai bila-bila pun kita tak akan bahagia. Jadi tuan dan puan, itu baru nombor 3, Masya Allah. Nombor 4 tuan dan puan kan, nombor 4 adalah seandainya kita nak bahagia, untuk maksimiskan kebahagiaan kita tuan dan puan, tidak lain tidak bukan, kita perlu mencari kunci kebahagiaan kita di dunia. Kunci kebahagiaan kita di dunia tidak lain tak bukan tuan dan puan, adalah kedua ibu bapa kita. Doa ibu bapa ni tuan dan puan sangat mustajab. Sangat ajaib doa kedua ibu bapa kita ni untuk kita. Kan? Jadi untuk yang masih lagi ada ibu dan bapa ni, kita perlu segera minta ibu bapa ni redakan kita. Mintalah keredaan daripada kedua ibu bapa ni masa mereka hidup lagi tuan dan puan. Dan kadang-kadang macam saya pun rasa malu nak minta kan, bila call mak tu, nak minta mak tolong redakan, mak tolong doakan. Kita nak minta tu sangat malu, sebab kita ada rasa ego kan. Biasalah kita dibesarkan bukan jenis dibesarkan bermanja-manja sangat ni. Jadi kita tak biasa lah benda ni. Tetapi tuan dan puan, alangkah ruginya kita, kunci syurga kita masih ada, tetapi kita tak dapat nak pegang kunci itu, tak dapat nak ambil kunci itu kan. Kunci syurga apa dia tuan dan puan? Kunci syurga kita adalah doa kedua ibu bapa kita, redha kedua ibu bapa kita. Apabila mereka redha, Allah Subhanahu Wa Taala akan redha kita kan. Ada satu kisah tuan dan puan, semua orang kenal Imam Bukhari kan, semua orang kenal Imam Bukhari. Kisah dia macam mana tuan dan puan? Ketika kecil, semasa kecil kan, Imam Bukhari ini rahmatullahi alaih, Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dia telah menghidap demam panas. Demam panas yang sangatlah panasnya menyebabkan mata Imam Bukhari ini buta. Imam Bukhari rahmatullahi alaih punya mata buta masa kecil. Jadi tuan dan puan, ibu dia bila tengok Imam Bukhari rahmatullahi alaih ini mata dia buta, dia telah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doa apa tuan dan puan? Dia doa, ya Allah kan, semasa mengandungkan Abdullah bin Ismail ni, Imam Bukhari ni kan, aku telah bernazar
untuk infakkan dia kepada agamamu ya Allah. Untuk infakkan dia ni, untuk infakkan anakku ni kepada agama. Maksudnya untuk infakkan anak ni berbakti pada agama sepenuhnya, menjadi muhaddithin. Ya Allah, seandainya kau kurniakan buta pada anak aku ni, macam mana impian ni kan, infak aku ni nak tercapai. Impian aku untuk infakkan anak ni nak tercapai. Elok sahaja ibu Imam Bukhari rahmatullah alaih ni berdoa, tuan dan puan, keesokan paginya dia jumpa anak dia tadi, dia tengok anak dia Imam Bukhari rahmatullah alaih. Imam Bukhari rahmatullah alaih telah celik daripada buta. Inilah mustajabnya doa seorang ibu, tuan dan puan. Jadi seandainya kita masih lagi ada ibu dan bapa kita, ibu dan ayah kita ni, ibu ayah ni kita kena dapatkan betul-betul, ambil betul-betul peluang yang ada ni untuk minta doa mereka. Kan, sebab doa ibu dan ayah tidak ada hijab. Walaupun ibu ayah kita ni pendosa, walaupun mereka ni penuh kehidupan mereka dengan dosa, seandainya mereka doakan kebaikan untuk kita, tak ada hijab, tuan dan puan. Jadi ambillah peluang keemasan ni sementara masih ada, kan. Jadi macam saya sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah jemput arwah ayah saya, kan, bulan 1 tahun lepas telah jemput arwah ayah saya. Jadi saya hanya tinggal satu saja talian hayat, insya-Allah. Sama-sama kita manfaatkan, insya-Allah. Nombor 5. Nombor 5, macam mana kita nak dapatkan, macam mana kita nak maksimiskan kebahagiaan dalam hati kita, dalam kehidupan kita, adalah kita kena syukur. Sentiasa kena syukur apa yang kita ada. Segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita ni, sentiasa kita kena syukur. Kan, kenapa kita rasa resah, tuan dan puan? Kenapa kita sentiasa rasa stres dalam kehidupan kita ni, tuan dan puan? Tidak lain, tidak bukan kerana kita selalu tengok apa yang kita tak ada. Kita terlupa apa yang kita ada. Tuan dan puan, hari ni saya ada mata, kan? Saya ada mata sehingga kan saya merasakan mata ni hak saya, milik saya. Padahal tuan dan puan, mata ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata yang boleh melihat pun anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan kita dengan bermacam-macam nikmat. Antara satu nikmat yang paling besar, tuan dan puan, macam-macam nikmat yang besar, tapi antara satu nikmat yang besar, tuan dan puan, kita ada satu jantung. Jantung ni, tuan dan puan, kalau kita bawa keluar hanya seketul daging je, tuan dan puan. Tetapi seketul daging ni mampu mengepam dengan sendirinya dan mengalirkan darah-darah ke seluruh tubuh, batang tubuh kita, tanpa kita rasa pun kehadiran darah-darah berjalan. Kita tak rasa pun, tuan dan puan. Inilah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena syukur apa yang kita ada. Kita kena syukur walaupun kita tidak ada harta yang banyak, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita pasangan hidup kita yang baik, kan. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita anak yang comel-comel. Masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala masih kurniakan kita nikmat ibu ayah. Masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita nikmat rumah, masih kurniakan kita nikmat kehidupan, kurniakan kita nikmat tangan yang boleh bergerak, kaki yang boleh bergerak, mulut yang boleh bercakap. Masya-Allah, banyak sangat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan dan puan. Tapi kita sahaja yang sangat kurang-kurang untuk bersyukur. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dalam Quran, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikitlah hamba-Ku ni yang bersyukur, kan, yang bersyukur kepada aku. Sangat sedikit di kalangan hamba aku yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah 31 kali dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana satu ni, wahai hamba-hambaku, yang kamu nak dustakan lagi, yang kamu nak lupakan, kan. Jadi tuan dan puan, yang kelima, kita kena bersyukur. Nombor 6, tuan dan puan, kita kena terima kasih. Belajar berterima kasih pada diri kita sendiri. Belajar berterima kasih ni, tuan dan puan, belajar appreciate diri sendiri ni, tuan dan puan. Kerana apa? Kerana diri kita sampai hari ini masih lagi bertahan dengan kerenah kita yang bukan-bukan. Kerenah kita yang tidak bertujuan. Kalau dulu tujuan hidup kita hanya nak kaya semata-mata, kan, tetapi diri kita ni masih bertahan lagi.
Masya Allah, kita kena terima kasih dengan diri kita. Kena hargai diri kita. Macam mana kita nak hargai diri kita ni tuan dan puan? Kita sentiasa bawa diri kita untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa bawa hati kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hati kenal Allah Subhanahu Wa Taala tuan dan puan, setiap degupan jantung kita, darah yang mengalir akan ada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tuan dan puan bayangkan seluruh kehidupan kita ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan pilih kita, kan, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala akan pilih kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tersenyum-senyum. Sebab orang yang berzikir pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam syurga dalam keadaan tersenyum-senyum. Itu yang nombor 6 tuan dan puan. Dan nombor 7, kan, life is about giving, kan. Kita punya kehidupan ni adalah, maksud dia adalah dengan memberi. Untuk kita dapat kebahagiaan tuan dan puan, kita kena beri dulu kebahagiaan kepada orang lain. Beri dulu kebahagiaan kepada orang lain. Apa kebahagiaan yang sebenar tuan dan puan? Apabila seluruh manusia ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala, semua hati-hati mereka ni akan bahagia. Sebab ada satu kisah tuan dan puan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya pada perbualan antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Apa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya pada Sayyidina Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu? Kan Sayyidina Umar tanya, wahai Khabbab, kan, aku nak tanya engkau, saat mana yang hati engkau paling rasa bahagia sekali masa engkau hidup ni? Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu bagi tahu. Sebelum dia bagi tahu tu, dia tunjuk dekat Sayyidina Umar. Dia angkat baju dia, dia tunjuk pada Sayyidina Umar tulang rusuk dia. Tulang rusuk Sayyidina Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu tak ada sebelah tuan dan puan. Sebelah tulang rusuk Sayyidina Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu telah hancur. Kan? Hancur sebab apa? Sebab badan beliau ni telah diletakkan atas bara api, lalu ditarik, diseret atas bara api ke hulu dan ke hilir sehingga hancur satu tulang rusuk. Tulang rusuk, saya lupa tulang rusuk belah kanan ke kiri, tetapi hancur semua tuan dan puan. Jadi dengan asbab hancur ni, kan, dia tunjuk waktu ketika tulang rusuk aku ni hancur, waktu itulah aku rasa paling bahagia sekali di dalam kehidupan aku. Inilah dia kebahagiaan yang sebenar tuan dan puan. Apabila hati kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan kita adalah untuk naikkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tertinggi sekali di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan nama Allah Subhanahu Wa Taala sangat mahal pada sisi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan dan puan, kalau kita tengok nama Allah Subhanahu Wa Taala diperkotak-katikkan, tidak lain tak bukan tuan dan puan, salahnya adalah atas diri kita sendiri. Sebab kita orang Islam sendiri pun tuan dan puan tidak rasa pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Banyak lagi, kan, yang kita tengok, terlalu banyak anak-anak muda yang kita tengok langsung tak solat, kan. Kehidupan mereka jauh daripada solat, kan, jauh daripada pinta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat jauh dengan agama tuan dan puan. Sehingga kita sendiri tuan dan puan sangat jauh daripada agama tuan dan puan. Jadi hari ni tuan dan puan, hakikat sebenar, kan, maksud sebenar ni, kerja kita apa dia tuan dan puan? Bukanlah kerja kita untuk menyara keluarga kita semata-mata. Bukan tuan dan puan. Kerja kita bagaimana seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Bagaimana seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayi yang terakhir sekali lahir pada muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Dapat kenal siapakah Tuhan yang memberi kehidupan kepada mereka. Dan inilah maksud kerja kita yang sebenarnya tuan dan puan. Kan? Bukan maksud kerja kita hari-hari nak cari berapa juta dalam bank kita, berapa ribu dalam bank kita, berapa ribu kita nak simpan. Bukan itu tuan dan puan. Hari-hari kerja kita bagaimana kita nak memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana nak bawa orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tuan dan puan, kan membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah satu perniagaan yang tidak pernah rugi. Allah Subhanahu Wa Taala janji tidak pernah rugi tuan dan puan. Kenapa tuan dan puan? Ada satu kisah, kan, ulama bagi tahu tuan dan puan, buku catatan amalan kebaikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah tertutup sampailah kiamat. Masya Allah, kan, buku catatan amalan kebaikan tidak pernah tertutup sampai kiamat. Makna kata setiap saat buku catatan amalan kebaikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sentiasa ditulis oleh malaikat. Walaupun beliau telah tidak ada, lama dah tak ada. 1400 tahun dahulu beliau telah meninggal dunia. Tetapi buku catatan amalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih lagi dibuka dan masih lagi ditulis oleh malaikat. Inilah kebaikan tuan dan puan. Inilah MLM, kan, perniagaan yang betul-betul berjaya. Inilah scam yang paling power sekali dalam dunia tuan dan puan. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajak manusia kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi our life is about giving. Kan, kehidupan kita adalah untuk memberi. Kita nak bahagia, kita beri kebahagiaan. Apa kebahagiaan kepada manusia lain? Kebahagiaan apabila hati-hati mereka pun kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Kenal Allah yang pemberi bahagia. Kenal Allah pemberi rezeki. Allahur Razzaq. Kan, kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah marzuk. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala marzuk, kan, penerima rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Hul Khaliq. Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hati betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, kenal maksud kehidupan kita adalah untuk bawa diri kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, agungkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, kenal bahawa maksud kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa seluruh manusia ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, barulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak putus-putus akan beri kita semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi setakat itu sahaja 7 poin yang saya nak kongsikan. Semoga apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar sama-sama, kita amal sama-sama sungguh-sungguh tuan dan puan, dan kita sampaikan pada seluruh umat ini supaya seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan dan puan bahagia. Hari ini tuan dan puan, kan, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak lain tidak bukan tuan dan puan, ulama bagi tahu kerana rosaknya amalan-amalan orang Islam. Rosaknya amalan-amalan orang Islam, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan ujian. Bukan disebabkan rosaknya orang-orang kafir buat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan dan puan. Seandainya orang kafir buat apa sahaja di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun tak kisah tuan dan puan. Kerana apa tuan dan puan? Kerana seandainya tidak ada lagi perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan dunia sehancur-hancurnya tanpa meninggalkan sedikit debu pun. Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah tuan dan puan. Sampai sini sahaja hari ini kita punya sembang pagi perkongsian, kan. Semoga apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar, amal dan sampaikan, kan. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab kelemahan dan kekurangan saya yang sangat dhaif ni tuan dan puan. Jadi minta kita doakanlah, kan, sesama kita doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan wabak daripada muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, orang muslim yang di dalam kesusahan ni, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan mereka. Untuk mereka yang di dalam bebanan hutang yang banyak, Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan mereka, selesaikan hutang mereka. Untuk mereka yang di dalam kesusahan, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Untuk mereka yang di dalam kesulitan, Allah Subhanahu Wa Taala beri jalan keluar. Untuk mereka yang di dalam kesempitan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelapangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami bantuan, kan, dan berilah kami semua redha-Mu ya Allah. Semoga kita berjumpa lagi esok untuk live esok, sama juga dalam pukul 9.30 pagi, kan. Kalau boleh, seandainya
tuan dan puan rasa ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, mohon tuan dan puan untuk kongsikan bersama-sama. Semoga orang yang mendengar selepas ni lebih faham daripada kita yang mendengar, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi.